balik kepada cerita kakak dia tu, mau tak mau kena pastikan anak-anak jangan buat amalan tu. Kita pastikan amalan tu tak ada. Lepas tu jangan biarkan dia bersendirian. Bila dia bersendirian, kita biar dia bersendirian kat dalam bilik tu dengan keadaan gelap, dalam keadaan tak ada siapa-siapa, tak mau berkawan dengan mak, tak mau berkawan dengan bapak. Lepas tu adik-beradik pun tak mau bila orang buka pintu bilik sikit marah, herdik, kejar, baling bantal, baling segala cawan semua. Itu semua sifat-sifat jin tu telah menguasai diri dia. Cepat-cepat buat, jangan biar, jangan takut. Pergi buat. Mau tak mau kena buat. Pasal masa anak hang kena, hang tak mau fikir benda tu. Sekarang ni bila anak hang dah jadi level tu, mau tak mau hang kena ada, hang kena cuba betulkan benda tu supaya anak yang mengalami kesakitan tu dapat sembuh. Jangan harapkan perawat saja, nak mencari perawat, nak pergi sampai ke gunung gandang, bukit, pondok sana, pondok sini, cari orang yang baik-baik supaya rawat dapat sembuhkan anak. Lepas tu bila tak dapat sembuh, kecewa. Rawatan tu start daripada diri, daripada keluarga kita sendiri. InsyaAllah benda tu boleh jadi baik, boleh selesaikan masalah ni. Bukan nak mencari perawat. Anak ni sakit ni, kalau perawat tak dia datang, takkan nak biar anak sakit. Sebab itulah benda-benda ni kita kena ada. Kita kena buka minda kita supaya anak yang mengalami kesakitan ni dapat dirawat dengan cepat. Okey, pertama sekali, amalan-amalan tu pastikan jangan diamalkan. Stop. Amalan yang paling bagus sekali ialah berselawat. Berselawat ni dalam keadaan menyanyi kan, dalam keadaan apakah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat. Yang keduanya, pastikan jaga anak bersendirian. Sentiasa mendekati dengan anak-anak tu. Panggil dia, ajak dia makan, cerahkan bilik tu. Yang ketiga dia pula, pastikan bilik-bilik yang dia tutup semua tingkap-tingkap tu semua masukkan balik cahaya-cahaya. Masukkan balik cahaya-cahaya, pastikan kemas, yang mana habuk-habuk tu lap. Yang keempat, wangikan bilik tu dengan wangian-wangian syifa. Contohnya macam wangian kasturi kijang, wangian raudah, wangian-wangian yang mana wangian-wangian yang mengundang perkara-perkara baik, energi-energi kebaikan masuk, mengundang para malaikat masuk. Buat benda tu. Yang kelima tu, sentiasa kita mengalunkan rumah kita ni dengan bacaan Al-Quranul Karim. Every day Al-Quranul Karim bincang kan. InsyaAllah buat 5 perkara ni, anak kita akan sembuh. Jangan biar dia seorang. Jangan biar nak panggil perawat sampai bila nak habis. Kalau perawat tak datang, anak sakit. Nak salahkan ustaz tak boleh. Sebab tu kita kena ada nulis. Ini nulis yang saya bagi, saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Buatlah benda ni baik-baik. InsyaAllah akan diberikan kebaikan kepada kita semua. Yang ada kat depan ni pun ambil ilmu ni sebagai satu iktibar untuk nak memastikan kalau sekiranya ada saudara mara ke adik-beradik yang terkena mengambil amalan yang bukan-bukan ni, bagi buat macam ni. Teruk tau kalau kena penyakit ni, teruk saya tahu. Sangat teruk. Sampai jadi macam tak betul, duduk terbeliak becik mata bulat kan. Lepas tu kerja nak marah, kerja nak naik darah, kerja nak pukul orang kan. Kadang-kadang perawat dia pergi flying kick perawat takut nak main kan. Perawat pun kena datang flying kick, memang kena terkajang perawat. Ini terkajang, bukan terkajang, ni terkajang 2 aliran, satu tenaga sini, satu tenaga jin, dua dia bagi sekali. Memang kena teruk dia, tak boleh kata apa kan. Jadi benda-benda ni yang perawat pun mesti kena berhati-hati, kena faham, identify ni sihir ke, ni saka ke, ini kena lintasan ke, ataupun pergi mana-mana hala ke main kena. Lepas tu ini adakah amalan. Yang paling bahaya sekali amalan ni. Pasal amalan ni jin tu akan jadi kuat. Jin akan jadi kuat. Sebab tu amalan ni, ambil amalan ni untuk diri ke atau untuk ada makhluk lain. Kalau nak jadi kuat apa semua, lupakanlah, tak payahlah. Kuat apa, hidup ni kuat-kuat lagi mati juga. Tak boleh kata apa. Kuat pun mati juga. Tak kuat pun mati, kuat pun mati.
Dan tak ada orang boleh hidup sejuta tu, tak ada. Kecuali para nabi dan rasul. Hidup panjang adalah. Orang nabi rasul yang diberi mukjizat, itu lain cerita. Kalau orang awam macam kita ni mati. Alhamdulillah lah. Jadi itu ialah apa yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang paling penting sekali adalah pengetahuan kita, macam mana kita nak handle. Ini adalah ilmu saya jazahkan kepada tuan-tuan semua, supaya tuan-tuan dapat praktiskan benda ni, supaya dapat membantu anak-anak yang mengalami masalah-masalah kesurupan, masalah simptom disebabkan oleh amalan untuk kebesaran jin-jin yang dipuja. Ini pastikan benda-benda ni tak dibuat lah. Ataupun kalau sekiranya dapat kenal pasti ustaz mana yang bagi amalan tu, pergi jumpa ustaz tu sendiri. Pergi jumpa ustaz tu sendiri, bawa anak pergi jumpa ustaz tu sendiri. Ustaz, ni amalan sekian-sekian A, B, C, D, E, amalan anak saya ambil ni, minta ustaz tolong betulkan. Kenapa anak saya jadi macam ni? Dia dah tak betul dah ni. Kan duduk sorang-sorang, kerja nak marah saya, nak pukul saya nak masuk bilik dia tak boleh. Minta ustaz tolong saya lah. Minta ustaz tolong saya, tolongkan bagi tahu apa perlu saya buat kepada anak saya ni. Apakah rawatan, minta tolong ustaz. Bawa balik jumpa ustaz tu. Itu yang paling baik sekali. Lepas tu serahkan balik, minta ustaz jangan bagi tarik, bagi ijazah yang ustaz bagi kepada anak saya ni, minta ustaz tarik balik lah, serah balik kat ustaz lah. Tak mau lah. Pasal kalau amalan ni menyebabkan anak saya lebih teruk lagi, bukan lebih tambah baik, lebih teruk lagi. Jadi yang paling penting sekali, saya ulang lagi sekali, 5 perkara tu. Jangan bila berlaku simptom-simptom anak gila isim, jangan benarkan anak beramal dengan amalan yang tak tahu asal usul amalan tu. Yang kedua, mesti kena mendekati, menerokai bersama dengan anak yang mengalami simptom tu. Yang ketiga, sekiranya boleh, pastikan bilik anak tu dibukakan ruang pengudaraan. Tingkap-tingkap tu kalau boleh buka, langsir tu pasang langsir yang cerah-cerah. Yang keempat, pastikan rumah tu, bilik dia tu disembur dengan wangian-wangian sunnah, kasturi dijang ke, aud ke, raudah ke. Kita mengundang energi-energi kebaikan masuk. Kita mengundang malaikat datang masuk. Yang kelimanya, kita alunkan bilik tu, rumah kita dengan bacaan Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, baca dengan suara yang lantang. Kita kuatkan bacaan kita supaya aura Al-Quran tu berada di dalam sekeliling rumah kita, dapat merawat anak kita yang mengalami simptom gila isim. Dia boleh bagi gila isim lah. Yang keenam sekali, bawa anak tu pergi jumpa ustaz yang bagi amalan. Kononnya amalan tu berdapat boleh bagi kuat lah, boleh bersilat dah, bagi hantar balik. Pergi minta ustaz tu repair balik anak saya. Jadi 6 perkara ni kita ambil, insya-Allah anak tu boleh pulih. Jangan harapkan kepada perawat, kerana perawat sini tak perlu. Harap ustaz, asyik tu guru sampai bila. Benda takkan boleh selesai. Kena pergi jumpa, kena selesaikan masalah ni secepat mungkin. Jangan sampai otak tu dah rosak. Bila dah otak tu rosak, sampai mengalami masalah polar disorder lah, skizofrenia lah, anxiety lah, dah dapat tu, tu lagi masalah. Sampai kena pergi konsum ubat kat hospital, setiap minggu pergi ke hospital, ubat sampai otak jadi kecil, tak guna lagi lah. Cepat-cepat lah buat. Tapi kalau sekiranya anak tu menunjukkan sifat agresi yang terlampau sangat, terpaksa lah pergi ke hospital. Tapi kalau sekiranya anak tu mendatangkan bahaya, jangan lupa report polis, telefon polis cepat-cepat. Takut sekejap kena tetap macam berlaku peristiwa di Ceras itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah apa yang sampai ini jazakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk menjadi iktibar dan sebagai satu amalan perubatan untuk
menjaga keluarga kita. Jadi kita kongsikanlah benda ni kepada orang ramai supaya dapat membantu kawan-kawan sahabat kita yang lain untuk kita nak menghilangkan duka lara, duka cita yang dialami oleh keluarga mereka yang mengalami penyakit-penyakit gila isim tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih.